Senata Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta bin Mat Ramli mencadangkan untuk menjadikan tanah wakaf lebih bermanfaat kerana kita mempunyai aset tanah wakaf yang besar. 16% tanah wakaf ini masih belum dibangunkan setakat ini. Negara perlu mencontohi Singapura dan Johor, iaitu membangunkan tanah wakaf dengan membina hospital dan keuntungan dapat dimanfaatkan oleh golongan asnaf dan orang-orang miskin. Yang Berhormat juga turut mencadangkan kaedah kewangan moden perlu diterap dalam pembangunan tanah wakaf seperti pendekatan sukuk untuk meningkatkan keuntungan dalam pengurusan wakaf. Kerajaan Persekutuan perlu bekerjasama dengan kerajaan negeri untuk membangunkan tanah wakaf sama ada dalam pembentukan rang undang-undang atau sebagainya. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, pembangunan tanah wakaf memang diberi perhatian oleh Kerajaan Persekutuan dan Majlis-Majlis Agama Islam Negeri-Negeri ataupun MAIN. Buktinya, sebanyak 84% keseluruhan tanah wakaf di seluruh negara telah dibangunkan. Ini termasuk 18 projek pembangunan yang telah dibangunkan oleh Jauhar di seluruh negara dalam RMK ke-9 hingga ke-12 seperti pembinaan Pangsapuri Wakaf An-Nur di Teluk Air Tawar Butterworth dan pembinaan Hotel Wakaf di Kuala Terengganu. Dalam pada itu, kesungguhan MAIN telah berjaya memanfaatkan tanah-tanah wakaf dengan pelbagai inisiatif yang telah dan sedang dilaksanakan. Antaranya, pembangunan Hospital Pakar IJN South di negeri Johor, salah satu projek wakaf berimpak tinggi yang akan dilaksanakan melalui inisiatif pihak swasta dengan kerjasama MAIN dan Yayasan Wakaf Malaysia. Aplikasi konsep wakaf muakkad dan pinjaman Qardul Hasan dalam projek ini akan menjimatkan kos faedah pinjaman yang akhirnya akan dikembalikan kepada masyarakat melalui penyediaan takaful kesihatan percuma kepada golongan yang memerlukan. Malah MAIN yang lain turut giat melaksanakan pembangunan tanah wakaf seperti pembangunan pusat komuniti di Perlis, kompleks pendidikan Islam di Putrajaya dan Pahang serta pusat kesihatan komuniti di Melaka. Selain Jauhar, Yayasan Wakaf Malaysia dan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri dan pihak swasta yang berganding bahu membangunkan tanah wakaf, Suruhanjaya Security ataupun SC turut bersama-sama mempromosikan wakaf menerusi pasaran modal Islam dan melancarkan rangka kerja sukuk pelaburan mampan dan bertanggungjawab atau rangka kerja sukuk SRI yang mengiktiraf pembangunan wakaf sebagai projek yang layak untuk terbitan sukuk SRI. Tan Sri Yang di-Pertua, sebelum saya menutup penggulungan perbahasan KSP... Ketua Tan Sri, kalau boleh saya mentelah sedikit jawapan Menteri. Terima kasih Menteri atas jawapan yang saya anggap menepati hasrat soalan dan perbahasan. Cuma setelah 5 hari kita berbahas, saya terfikir bahawa takkanlah tanah wakaf kita tidak sebanyak yang kita dengar kerana banyak orang mewakafkan tanah di merata-merata tempat. Suatu ketika dalam tahun 60-an, isu pendaftaran tanah wakaf ini menyebabkan banyak tanah wakaf diwakafkan oleh individu, keluarga dan sebagainya, tetapi tidak termasuk di dalam pendaftaran di bawah MAIN mana-mana negeri. Jadi untuk kita unlock the value dengan izin tanah-tanah wakaf ini, supaya ianya tidak tinggal dormant begitu, apakah langkah yang kita boleh buat secara segera supaya kita terus memanfaatkan dan dapat dilaksanakan apa yang seperti dijawab oleh Menteri tadi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Wira Dr. Hatta Ramli. InsyaAllah dalam perbincangan di antara Yayasan Wakaf Malaysia dan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri yang
saya sendiri pengerusi kan. InsyaAllah kita akan bincangkan isu berkaitan dengan pendaftaran ini dan melihat inisiatif-inisiatif yang lain yang boleh kita bincang secara bersama dengan Majlis Agama Islam Negeri untuk pastikan semua usaha-usaha ke arah pembangunan wakaf ini benar-benar dapat dimanfaatkan, insya-Allah. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang di-Pertua. Seperti mana